Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk kelas hari ini kita akan fokus kepada soalan peperiksaan tahun 2018 ulangan. Baiklah, cikgu percaya semua pelajar cikgu telah pun membuat latihan yang telah cikgu berikan pada minggu lepas, iaitu soalan peperiksaan sebenar tahun 2018 ulangan. Jika pelajar belum menyiapkan latihan tersebut, pastikan pelajar buat terlebih dahulu, kemudian kita semak dan cikgu nak tunjukkan macam mana tips untuk menjawab soalan-soalan seperti itu. Jadi cikgu harap pelajar semua telah pun bersedia dan apa lagi, jom. Bounce. Ini ialah soalan yang kita sama-sama telah buat. Pelajar telah buat dan hari ini tibalah masanya untuk cikgu tunjukkan macam mana cara untuk kita menjawab dan tips-tips untuk mengenal pasti jawapan dengan cara yang mungkin agak mudah dan juga boleh difahami. Baiklah, untuk soalan bahagian A, pelajar dikendaki menjawab 30 soalan yang mengandungi 30 markah dan pelajar wajib menjawab ke semua soalan. Jadi pastikan jangan tinggalkan sebarang soalan yang tidak bertanda jawapan kerana jawapannya ABCD kan. Jadi pastikan semua pelajar telah pun pastikan semua pelajar menjawablah. Kalau tak tahu juga akhirnya cubalah jawab, jangan tinggalkan kosong. Baiklah, kita perhatikan pada soalan pertama. Padanan contoh kata yang manakah yang betul bagi kata terbitan dan kata majmuk. Jadi soalannya ialah tentang kata terbitan dan juga kata majmuk. Jadi di sini telah diberikan pilihan jawapan A, B, C dan D. Baiklah, kita perhatikan kepada contoh kata yang diberikan. Contoh kata yang pertama iaitu terasa. Jadi untuk soalan kata terbitan atau kata majmuk ni pelajar kena tahulah dia dua perkataan yang tidak boleh disisipkan dengan apa-apa perkataan yang dan sebagainya. Jadi kita tengok pada kata terbitan terlebih dahulu. Semua sedia maklum bahawa kata terbitan ini ialah kata yang mempunyai imbuhan. Imbuhan. Imbuhan ni boleh jadi empat jenis pengimbuhan, iaitu yang pertama imbuhan awalan, kedua imbuhan akhiran. Je pun salah. Sekejap pakai pen ni susah sikit, cikgu padam sikit imbuhan akhiran pitan dan imbuhan sisipan. Jadi kita perhatikan ada tak mana-mana daripada pilihan jawapan ni yang ada imbuhan terasa. Jadi kini ada imbuhan ini ialah kata akal rasa, imbuhan ter kat sini. Jenama ni tiada imbuhan jadi tak ada imbuhan je. Ang pun tiada imbuhan selera. Sini ada imbuhan EL, iaitu sisipan EL. Jadi jawapan yang ada sini ini ialah imbuhan imbuhan terasa ni dan juga selera 1 dan 4. Yang bukan ada 1 dan 4 dah tentu bukan jawapan. Senang kan? Jawapannya ialah C di sini baiklah, yang kedua. Sebenarnya jika perhatikan kata majmuk ini, jenama ni bukan kata majmuk kan. Jenama ni ialah kata akronim sebenarnya tapi tak apalah, yang penting kita dapat jawapan.
Yang penting kita tahu kata terbitan ialah terasa dengan EL ni. Okey, soalan nombor 2, boleh pasangan kata yang manakah yang kedua-dua menepati ciri di atas? Okey, yang kedua-duanya menepati cirinya ialah boleh menjadi kata dasar, okey. Kemudian mendukung tugas sintaksis tertentu, menjadi inti bagi frasa. Okey. Jadi untuk mudah, kita cari yang paling mudah untuk kita bezakan, ya. Kalau kita perhatikan di sini, yang mana clue yang paling mudah ialah inti tidak boleh. Okey. Sini tidak boleh. Kena tengok perkataan tidak, bukan boleh, tidak boleh menjadi inti bagi frasa. Yang tak boleh jadi inti bagi frasa hanyalah, okay, kita kena ingat balik dalam golongan kata kita ada kata nama, kita ada kata kerja, kita ada kata adjektif dan juga kata tugas. Ini untuk golongan kata. Okey. Golongan kata yang boleh menjadi inti bagi frasa ialah yang ini. Kata nama, kata kerja, kata adjektif. Ini kata tugas tidak boleh menjadi, ini tak boleh menjadi inti bagi apa? Bagi frasa. Yang ini boleh jadi inti bagi frasa. Contohnya kata hubung, kata ini tak boleh. Kata bantu, kata apa lagi, pemberi, semua tak boleh jadi kata, tak boleh jadi inti. Tapi kata nama, kata kerja, kata adjektif boleh. Okey, baiklah, kita perhatikan seterusnya kepada pilihan jawapan. Dia kata yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya menepati ciri atas. Jadi kita perhatikan ciri yang pertama, perkataannya serang. Serang ni ialah perbuatan, kan? Perbuatan. Tapi ni kerap ni pun kerap juga boleh menjadi inti. Sangat ni ialah kata penguat. Inilah kata tugas, kan? Bukan kata tugas. Jadi ini boleh. Ini salah lah. Serang ni bukan jawapan ni tadi. Okey. Makin ni juga kata tugas. Lantar bukan kata tugas sebab dia kata akar. Lampir pun bukan. Lampir antara ialah kata tugas, memang pun kata tugas, ya. Antara ialah kata seni nama, memang ialah kata apa? Kata penegas. Okey. Makin ialah kata makin tua, okey, makin cantik contohnya. Kata hubung berpasangan kita guna juga makin, kan? Semakin, contoh, kan? Okay, jadi itu ialah jawapannya ialah 2 dan 4. Okay, jawapan C. Okay, so kita perhatikan soalan nombor 3. Padanan contoh yang manakah yang betul bagi kata bantu, kata seni nama dan kata arah. Dia nak kata bantu, kata seni nama dan kata arah. Jadi pelajar mesti kena tahu kata bantu yang mana satu. Okey, ni kata bantu tak akan. Dia akan ke sekolah. Masih ya. Hendak, betul. Sedang pun betul. Okey, kata seni nama, masih kata seni nama ni dah tentulah bukan jawapan, kan? Tengah. Tengah ni apa? Tengah ni kata arah. Seperti ni bolehlah kata seni nama. Antara kata seni nama, kita lihat pula bahagian pilihan kata arah. Hingga ni kata seni nama, hadapan ni kata arah, dengan, tapi ini bukan jawapan sebab sini salah, kan? Dengan ialah kata seni nama ataupun keterangan, dan dalam ialah kata arah. Jadi yang ketiga-tiganya tepat ialah D. Dan jawapannya ialah D di sini. Allah. Sekejap ya, cikgu salah tanda. Jawapannya ialah D. Okey, baiklah, kita perhatikan dengan soalan 4. Padanan yang manakah yang betul tentang jenis kata kerja yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas. Okey, kita perhatikan pada ayat yang pertama dan kemudian ayat kedua. Jadi dia minta sini ialah jenis kata kerja. Bila jenis kata kerja ada dua, kan? Kata kerja apa? Aktif. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Lepas tu kata kerja aktif tu ada jenis apa? Yang berpelengkap, tanpa pelengkap dengan berpenerang. Okey.
Jadi kita perhatikan perkataan tidur di sini, kemudian tinggal. Okey, dalam ayat ni yang kedua-duanya ialah kata kerja tak transitif. Tapi kita tengok yang satu ini berpelengkap ke tanpa pelengkap? Adik hendak tidur. Boleh dah gramatis tak adik hendak tidur? Ini dah boleh kan? Jadi kalau dah boleh, maksud ayat ni ialah ayat kata kerja aktif. Ni dah boleh dah ni. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Jadi kalau yang ada berpelengkap ni dah bukan jawapan, ini bukan jawapan, jadi bolehlah dipotong. Ini bukan jawapan. Ni kita panggil teknik potong. Kemudian yang kedua, tinggal. Haji Hussein sekeluarga tinggal. Boleh tak kita ayat ni kita berhenti sampai sini? Boleh jadi ayat tak? Lengkap tak? Ada maksud gramatis tak? Tidak kan? Jadi ayat ni sebenarnya memerlukan apa? Dia perlukan apa? Pelengkap ke tanpa pelengkap? Mestilah berpelengkap. Jadi jawapan ini tanpa pelengkap salah. Berpelengkap yang betul. Jawapan ialah D. Okey, seterusnya kita perhatikan soalan nombor 5. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja bersisipan? Okey, kita kena cari yang perkataan yang ada bersisipan. Yang pertama ialah menyelerakan, kedua menggeluncur, ketiga menggeletar, dan yang keempat menggelepur. Okey, kita kena cari ada tak sisipan. Okay, kita keluarkan dulu kata dasar menyelerakkan. Di sini dia jadi selerak. Untuk mudah belajar nak cari geluncur. Sini geletar, gelepur, gelumpur. Okey. Jadi kalau kita ambil ni selerak, dia akan jadi serak. Kita ni kalau kata sisipan el. Ini guncur. Ada tak perkataan guncur? Ini getar. Ada tak getar? Dan satu lagi gumpur. Okey, mana satu agak jawapan? Okey, serak ni betul kan dengan getar. Jadi 1 dengan 3. Jawapannya ialah B. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan nombor 6. Kini ramai siswa yang mahu bekerja sendiri. Mereka mesti bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Soalan ni minta jenis kata tugas. Apakah jenis kata tugas? Okey, pada huruf condong iaitu mahu dan juga mesti. Apa dia ni? Kena ingat kalau tak ingat, mahu dan mesti ni ialah kata bantu apa? Kata bantu yang mana satu? Siapa ingat? Kata bantu ragam kan? Mahu. Okey, seterusnya kita perhatikan soalan nombor 7. Ayat yang manakah yang menggunakan kata pemberi dengan betul? Masalah yang dihadapi oleh syarikat itu adalah kekurangan tenaga mahir. Kita cari yang adalah sini, cari adalah sini. Sekarang sini ialah, di sini adalah Okey, kalau kita perhatikan soalan ni adalah, kalau kata pemberi ada dua ialah mesti diikuti dengan frasa nama. Kalau adalah mesti diikuti dengan frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Tak boleh yang lain. Kalau kata kerja pun tak boleh. Frasa kerja tak boleh. Dia mesti frasa ialah frasa nama, adalah frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Kita perhatikan frasa di belakang ni. Kekurangan tenaga mahir di luar jangkaan pada masalah yang tidak mudah untuk diatasi. Okay, kita perhatikan ayat frasa yang di belakang ni. Kekurangan ni ialah kata nama. Di ni ialah kata sendi nama. Pada ialah kata sendi nama, dan masalah sini ialah kata nama ataupun frasa nama lah Okey. Kalau kita tengok sini pada ni kan,
kekurangan, masalah, ni semua kata nama, kata seni. Jadi adalah dengan kata nama, betul ke salah? Ni salah Adalah dengan kata seni nama, betul. Ni kata nama tadi Ialah dengan kata seni nama, salah. Adalah dengan sekejap. Adalah dengan kata nama, salah. Adalah dengan ini, betul. Kemudian adalah betul lah, ini pun salah. Jadi jawapannya ialah B. Masalah ni kata nama, jadi sepatutnya ialah sini kan. Ini sepatutnya adalah. Di sini sepatutnya ni betul, ini sepatutnya ialah. Okey, soalan nombor 8. Ayat yang manakah yang mempunyai kata kerja dengan dua objek? Jadi kita kena cari kata kerja dan perkataan di belakangnya. Kata kerja di sini ialah berbajukan, memasakkan, membeli dan juga menanam. Okey, dalam teknik menjawab, cikgu ada ingatkan, cikgu ada terangkan dan teknik menjawab siri keberapa siri ketiga mungkin, kalau cikgu tak silap cikgu ada terangkan tentang penggunaan kata kerja dua objek dan juga kata kerja dua objek dan juga imbuhan mekan yang memberikan maksud, yang membawa maksud benefaktif. Okey, kita tengok yang mana satu imbuhan dia. Kalau kata kerja dua objek ni, dia syarat dia mesti kata kerja diikuti dengan orang. Dia tak boleh benda. Kalau dengan benda dia salah, dengan orang barulah apa-apalah kat sini, ataupun kemudian diikuti dengan kata nama jugalah. Orang ni kata nama kan, ni kata nama, yang ini campur lagi dengan satu lagi kata nama. Dia mesti berturutan, dia tak boleh dipisahkan dengan kata hubung ataupun apa-apa perkataan lain. Okay, kita perhatikan ini berbajukan. Kalau dua objek ni, imbuhan ber ni memang dah bukan jawapan dia mesti imbuhan me dengan lah, bukan ke me ke, ini dah bukan jawapan. Memasakkan kami, kami ni orang kan, jadi ini betul. Dan gula ayam juga ialah kata nama atau frasa nama. Okey, membeli set meja makan, membeli ialah kata kerjanya, set meja makan ialah kata set meja. Kita tak boleh cakap set meja makan kan, jadi set meja makan ialah satu frasa. Set meja makan baharu, sini satu frasa. Ini bukan orang kan, ini benda, so ini bukan jawapan. Ada pula untuk sini, dan memang bukan jawapan. Kemudian menanam sayur di belakang, ini ada keterangan ni. Ini memang bukan keterangan, menanam sayur di belakang rumah. Maksudnya ini tak dia mesti belakang rumah ni, dia mesti sayur, dia ada kata nama di objek, kata nama ni ialah objek satu campur dengan objek dua. Kat sini tak ada objek satu, dia ada satu je, menanam sayur. Ni objek satu tapi tak ada objek dua. Sini membeli set meja makan baru, untuk ni dah memang tak ada, dia satu objek saja. Okey, kemudian memasakkan kami, nampak sini, satu ni kami ni objek satu, yang ini ialah objek dua. Objek ni mesti terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Berbajukan kertas yang diikuti meja, memang salah. Jadi jawapannya ialah memasakkan kami. Kalau kita perhatikan ayat ni, ada orang yang dapat benefit macam cikgu kata tadi. Siapa yang dapat benefit sini ialah kami. Siapa yang masak? Nenek. Okey, tengok soalan seterusnya. Kata akronim yang manakah yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan? Okey, suku kata awal perkataan iaitu pertama motel. Ini cikgu dah bincangkan dalam teknik menjawab. Cikgu ambil soalan ni sebagai contoh untuk cara untuk menjawab. Motel, ini motel ialah motoris hotel. Tadika, taman, didikan,
kanak-kanak. Komsas ialah komponen sastra. Bunga ialah debu bunga. Okey, soalannya dia nak suku kata awal perkataan. Jadi kita carilah yang mana ada suku kata awal. Motor, mo dah betul. Tapi ni dia ambil belakang. So ini bukan jawapan. Tadi kata di ka. Okey. Komponen sastra kom dengan sas. Kom sas. Debu. Tapi ni dia ambil semua. Jadi jawapannya ialah yang ini dengan ini. Ini pun bukan Ini 2 dan 3. Jawapannya ialah C. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan nombor 10. Menyatakan kata proses lebih bergabung dengan menjadi memproses dan bukan memproses. Okey. Ingat perkataan kata dasarnya ialah proses. Okey. Alhamdulillah, minta maaf. Go bersih sikit. Okey, proses. Proses ialah kata pinjaman ni. Bahasa Inggeris proses. Dalam bahasa Inggeris ejaan process. Jadi ni kata pinjaman. Maka tu kita tak boleh gugurkan Kemudian so yang kedua, bila awal perkataan proses bukan sebenarnya tak ada kaitan kan. Ini bukan. Ini jawapan kekecualian rupanya sebab dia kata pinjaman. Jadi jawapannya 1 dan 4 iaitu B. Okey, seterusnya kita perhatikan soalan nombor 11. Perkataan yang manakah yang mengalami perubahan golongan kata setelah menerima imbuhan. Okey, imbuhan, kita perhatikan soalan ni. Kata dasarnya ialah maaf, salam, gayut dan juga balah. Okey, kita tengok perkataan ni. Maaf ni ialah kata nama, salam kata nama, gayut kata kerja, balah kata kerja. Okay, jadi yang mana yang perubahan golongan kata? 1 dengan 2. Jawapan A. Okey, soalan 12. Pelajar cemerlang sekolah mendengar taman tu Dr. Ismail. Pernyataan yang manakah yang benar tentang binaan di atas? Ini frasa kan, binaan frasa. Dia bukan klausa dia tak ada subjek dan dia tak ada predikat. Ini ada subjek saja. Nampak sini, pelajar cemerlang sekolah mendengar taman Tun Dr. Ismail. Dia hanya ada frasa. Ini frasa nama. Frasa nama. Okey. Pernyataan mempunyai makna yang lengkap, memang tak lengkap Ada subjek predikat tiada. Menduduki tingkat kedua dan tata tingkat tata bahasa, memang taklah kan. Yang kedua ialah klausa. Pertama ayat diikuti dengan klausa, frasa, kemudian kata dan juga morfem kan. So jadi AKFKM kan. Okay, jadi jawapannya ialah D. Okey, kita perhatikan soalan nombor 13. Yang manakah ciri frasa? Ini belajar kena hafal Frasa itu ialah antaranya ialah berpotensi untuk diperluas, boleh dipisahkan daripada kesatuan, tak boleh Kemudian tidak mengandungi subjek dan predikat. Betul frasa tiada subjek dan predikat. Dia tak seperti ayat dan juga ayat ataupun apa lagi satu, ayat ataupun klausa. Itu tak ada subjek. Yang ayat dengan klausa ada subjek predikat, tapi frasa tiada. Okey, ini betul. Okey, unsur yang paling tinggi dalam tingkat tata bahasa memang taklah kan. Yang paling tinggi ialah ayat kan. Jawapannya ialah 1 dan 3. Okay, ingat ini ciri frasa. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 14. Okey, fungsi frasa kerja. Frasa kerja kat sini kita tengok subjek dan predikat dalam ayat supaya mudah untuk pelajar perhati. Kalau ada soalan subjek predikat, gariskan, palang ke highlight ke terpulang Jadi kita tengok soalan 1. Benar, berkata benar amalan yang mulia. Berkata benar subjeknya Adik-adik kamu belum mandi. Adik-adik kamu belum mandi lagi. Tugas mengemas bilik itu memang tanggungjawab mereka. Okey, kita perhatikan subjeknya. Yang satu tu kita tengok. Ni berkata benar.
berkata ialah apa ni? Kalau berkata ni apa dia? Ni frasa kerja kan? Berkata ni ialah frasa kerja. Jadi ini apa dia? Ini subjek dalam ayat, dia berfungsi sebagai frasa kerja. Ini ialah subjek lah kan? Nampak tak subjek kat sini? Okay, kalau subjek, jadi jawapan A ni salah. A bukan jawapan, B, C pun bukan jawapan. Okay, bukan jawapan, tinggal B dengan D. Adik-adik kamu belum mandi. Cik minta maaf, dia bukan macam tu, silap kita kena buat ambil yang bahagian frasa kerja, belum mandi lagi. Kata benar ni, tugas mengamani betul. Okay. Jadi belum mandi lagi ni ialah apa? Dia fungsi sebagai predikat atau penerang. Belum mandi lagi. Yang ini ialah apa? Predikat ke penerang? Apa dia? Ni ialah dalam predikat kan? Dalam ni subjek, ni subjek, ni predikat. Kalau ini pun berkata benar, ni subjek, ni predikat ayat. Tugas mengenai ini subjek, ini ni predikat. Okey, kemudian kita perhatikan belum mandi ni ialah predikat. Jadi jawapan ialah predikat sini kan? Subjek dah betul, predikat betul, penerang. Memang tanggungjawab mereka. Tugas mengemas bilik itu. Tugas mengemas bilik itu ialah penerang. Okey. Mengemas bilik. Nampak bilik ni ialah frasa nama kan? Sebab tu dia jadi penerang. Okey, kita tengok soalan seterusnya ialah frasa nama yang manakah yang binaannya terdiri daripada inti campur inti. Okey, inti campur inti. Kita tengok inti campur inti, pelajar mesti boleh, antara tipsnya ialah pelajar boleh sisipkan perkataan dan di sebelah ni. Contoh perkataan susu dan galuh. Boleh tak? Dia boleh kan? Askar dan Melayu. Mana boleh kan? Kelakuan dan baik tak boleh. Pemuda dan pemudi boleh. Mudah kan? Jadi 1 dan 4 ni jawapannya. Okey, soalan 16. Datuk Ahmad membelikan sebuah rumah teres untuk anak lelakinya yang tidak jauh dari rumahnya sendiri. Jadi kita perhatikan rumah teres. Apa tu penerang apa? Inti campur penerang. Jenis betul tak? Milik ni bukan kegunaan penyambut jawapan ni jenis lah. Jenis apa? Rumah apa? Jenis rumah teres. Okay. Soalan 17. Padanan yang manakah yang betul bagi contoh frasa kerja berpelengkap dan frasa kerja berketerangan? Kita cari frasa kerja berpelengkap dan yang berketerangan. Frasa kerja berketerangan yang berpelengkap. Kita tengok balik ya. Sini kita tengok tersenyum, terikat, bersantai, bermastautin. Okey, dia tersenyum. Ayat ni boleh kan? Ni sebenarnya kena berpelengkap ke tanpa pelengkap ni? Ini mestilah apa? Tersenyum, dia tersenyum. Ini tanpa pelengkap. Okey, sudah terikat. Ni bukan jawapan lah ya. Dia sudah terikat. Ini mungkin boleh jadi jawapan ni sebab ini berpelengkap. Suka bersantai, dia suka bersantai. Ini dah cukup tak perlu ada predikat, tak perlu ada sampai sini pun boleh. Dia suka bersantai. Okey. Lama bermastautin. Kakak sudah lama bermastautin. Bermastautin ni tak lengkap kan? Dia mesti ada pelengkapnya, iaitu di Johor. Yang ini terikat pada janji. Ni pelengkap dia ni. Kalau tak ada tak boleh Ni pelengkap dia. Ni pada, nampak pelengkap dia pada janji dengan di Johor. Okey. Okey. Ini mungkin boleh jadi jawapan. Kita tengok keterangan. Akan berkerusi roda mesti bersandarkan
fakta. Kita tengok berkerusi roda, bersandarkan fakta, tersadung daun pintu dan juga berziarah ke tanah suci. Okey. Kalau kita nak tahu dia keterangan tak boleh diikuti dengan frasa nama. Jadi yang ada frasa nama ni bukan jawapan. Ni kan, ni frasa nama kan. Ni dah salah dah jawapannya, tapi ni pun dah salah. Kita pilihan jawapan ni kita dah potong siap-siap. Dua ni kita potong jadi ini. Bersandarkan fakta dengan ke tanah suci. Fakta ni ialah kata apa? Berketerangan. Frasa kerja berketerangan. Boleh ke? Bersandarkan fakta. Fakta ni ialah dia punya pelengkap dia kan. Ni bukan jawapan lah. Kerap berziarah. Keterangannya berziarah ke mana? Ke tanah suci. Jadi jawapannya ialah D. Kita tengok soalan 18. Cikgu harap pelajar boleh kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu kata sendi nama campur kata arah campur frasa nama. Kita perhatikan sini, kita cari yang mana ada kata sendi nama di seluruh ruang, di pintu pejabatnya, ke dalam loyang, untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tengok soalan ini, kata sendi nama di ni betul lah ya. Di ni betul, ni betul, ke ni betul. Ni dia telah kehilangan anaknya. Untuk sama ini bukan kata sendi nama, tapi ini keterangan kan. Ini bukan jawapan. Kata arah seluruh ni kata bilangan kan. Kata bilangan. Ini bukan jawapan lah. Pintu ni ialah kata nama. Ini pun bukan jawapan. Kemudian seterusnya ke dalam loyang. Dalam ni ialah kata arah kan, dan loyang ialah kata nama. Ini pun bukan jawapan. Jadi jawapannya ialah C. Soalan 19. Apakah unsur yang membina frasa adjektif di atas? Kita tengok frasa adjektifnya ialah sibuk kat sini kan. Kita kena tengoklah. Masih terlalu sibuk dengan urusannya. Kita perhatikan yang pertama. Masih ni ialah kata apa? Kita kena tahu masih ni ialah kata bantu. Kata bantu aspek. Kalau penegas ni bukan jawapan. Ni bukan jawapan. Potong siap-siap. Kata bantu aspek. Terlalu ialah kata penguat. Ni kata penguat. Ni bukan, salah lah ya. Jadi jawapannya ialah D. Seterusnya kita perhatikan soalan 20. Senang kan, kita tak payah pun nak tengok. Yang penting kita tahu dekat mana ni. Ini kata apa. Kena tahu bezakan di bawah tajuk golongan kata tugas. Soalan 20. Pada waktu itu abang sudah pergi ke pejabat dengan menaiki bas. Yang manakah klausa tak bebas dalam ayat di atas? Kita kena cari mana klausa bebas, klausa tak bebas. Kita cari ayat ni cerita tentang siapa? Abang kan? Abang sudah pergi ke pejabat dengan menaiki bas. Ayat ni, ini ayatnya. Jadi kita kena cari yang mana klausa tak bebasnya. Ini klausa, cari klausa bebas dulu. Abang ni ialah subjeknya kan. Sudah pergi ke pejabat. Sampai sini ayat ni dah ini ialah klausa bebas. Kalau macam tu, ini ialah klausa tak bebas lah. Dengan menaiki bas. Dengan menaiki bas. Kita tak boleh ambil ke pejabat ni. Abang sudah pergi. Abang sudah pergi mana? Pergi ke pejabat. Kita tak boleh abang sudah pergi. Ayat dia letak lengkap. Dia mesti abang sudah pergi. Betul? Abang sudah pergi. Pergi mana? Ini ialah pelengkap dia. Jadi kita tak boleh tinggalkan di sini. Ke pejabat ni bukanlah jawapannya. Jawapannya ialah dengan menaiki bas. Yang manakah ayat dasar? Anak kucing siap itu telah mati.
Ayat dasar kena ingat ayat dasar ciri-cirinya ialah cikgu ada terangkan dalam teknik menjawab tu. Cuba buka semula, kalau tak faham boleh tengok ataupun rujuk buku. Dia minta tentang ayat dasar. Ayat dasar ni mesti ayat penyata. Ciri-cirinya ialah dia mesti ayat penyata. Yang kedua, ragamnya aktif, bukan ayat songsang tapi ayat susunan biasa. Kemudian dia mestilah ayat aktif dan bukan ayat nafi dan sebagainya. Okay, jadi kita perhatikan sini, tengok anak kucing Siam itu, kemudian jemput. Jemput, bila ada jemput ni ialah ni dah bukan jadi ayat penyata. Ni salah ni. Ni ayat apa? Ayat perintah. Ni dah bukan jawapan ni dah salah. Sarah demi Medan, dan ni ialah kata hubung, dah jadi ayat majmuk. Dia bukan ayat tunggal. Ayat dasar ni mesti ayat tunggal. Okey, salah Kemudian yang, di sini ada yang juga adalah pula yang juga ialah ayat kata hubung relatif kan. Bila relatif dia akan jadi ayat majmuk. Bila ayat majmuk bukanlah ayat dasar. Maksud ayat tu telah ditepikkan Jadi jawapannya ialah A. Okay, soalan 22, ayat yang manakah yang mengalami pendepanan seluruh predikat? Agak susah soalan peperiksaan ini. Agak susah soalan peperiksaan ini. Pendepanan seluruh predikat. Soalan ni agak susah sebenarnya. Kita nak perhatikan. Kita kena cari yang mana satu subjek dan predikat dalam ayat ni. Kita cari subjek dulu. Soalan ni apa subjek dia? Inilah soalan kan. Soalan peperiksaan ini agak susah. Ni subjek ni ialah tentang soalan peperiksaan ini. Tipsnya kalau ada soalan ini, itu, itu dia punya penghujung bagi subjek kalau ada ini, itu penghujung bagi subjek. Okey, sudah sampai para pelawak itu pagi tadi. Jadi kat sini para pelawak itu kan, kat sini dia punya para pelawak itu sudah sampai pagi tadi. Ayat ni mereka, penerbangan mereka ke Nepal semalam. Penerbangan mereka ke Nepal. Jadi cari mana subjek ni ialah penerbangan mereka. Okey, kalau nampak sini dia dah terpisah kan, dia dah tak seluruh predikat. Kalau waktu mengizinkan saya akan datang, ayat ni subjeknya ialah saya akan datang kalau waktu mengizinkan. Jadi ayat ni juga telah berlaku pendepanan sebahagian daripada predikat, iaitu pendepanan kalau ni ialah kata hubung pendepanan keterangan kat sini kan. Jadi jawapannya ialah A. Okey, soalan 23, ayat yang manakah yang mengalami proses pendepanan sebagai predikat? Okey, kita cari yang mana ada sebagai predikat. Macam cikgu kata tadi, kalau kata soalan predikat subjek ni, kita kena cari subjek dan predikat dalam ayat. Okey, kita tengok ayat 1, sudah masak gulai ikan patin itu. Jadi dia nak cerita tentang gulai ikan patin kan. Gulai ikan patin itu sudah masak, ni subjek dia, ni predikat dia. Dengan payung dia melongkap basikannya. Dia, subjek dalam ayat ni ialah dia kan, dia melongkap basikannya dengan payung. Dengan ni juga keterangan macam yang tadi tu, keterangan. Okey, menerangkan dengan keterangan dengan masih belum masak-masak lagi buah mempelai itu. Cerita dia tentang buah mempelai. Buah mempelai itu, nampak ni, masih belum, ni subjek ni predikat dia. Nampak ni ada itu, nampak ni tips dia, ada itu, ni ada itu. Bila ada itu ni, dia punya peluang untuk pendepanan sebahagian predikat ni ini keseluruhan predikat tu sangat tinggi. Pendepanan keseluruhan predikat betul tak? Kalau ada itu, ini ni, kena tengoklah pendepanan keseluruhan predikat. Kalau sebahagian dia takkan ada itu ni. Okey, jadi itu antara tipsnya lah. Tapi hati-hati jangan guna untuk semua situasi, tapi kemungkinan besar itu tu
Okey, kemudian kita tengok kena tahan pekerja-pekerja itu di rumah kongsi malam. Ni pekerja-pekerja itu kena tahan. Ini 1, di 2 di rumah kongsi malam tadi. Macam yang ini tadi 1, ni 2, ni di 3. Okey, ni 1, ni 1, ni 2 sebab tak yang ni kan. Okey, yang ni ni jadi 1. Buang ini 1, ini jadi 2. Jadi jawapannya ialah yang mana 1, 2. 1 ni betul, yang ni salah lah sebab dia ada palang 3, nampak sini. Dia menongkat basikal dengan payung. Menongkat basikalnya dengan payung. Dia ada keterangan sini. Kemudian ini buang pelat itu masih belum masak. Ini betul dan juga yang ini pun salah. Jadi jawapan dia minta proses pendepanan sebahagian predikat. Minta maaf cikgu, kena perhati betul-betul Jadi jawapannya bukan yang ini, silap. Sebahagian predikat maksudnya yang ini sebahagian predikat, ini juga sebahagian predikat. Jawapannya 2 dengan 4. Okey, boleh kita tengok soalan 24. Jenis ayat aktif tak transitif. 1 dengan penerang. Yang ni apa? Dengan penerang, dengan pelengkap. Ini mestilah tanpa pelengkap kan. Yang mana 1 tanpa pelengkap di sini. Kita tengok pemuda itu tersenyum. Kita ambil ayat dari depan pemuda itu tersenyum. Para tetamu sedang berbual. Filem itu bertemakan kebanyakan penduduk kampung seberang bersawah. Okey, nampak kan? Ayat ni kita boleh, ayat ni gramatis kan. Kalau kita tak ada selepas itu pun boleh dengan rancak ni, boleh kan? Ini tak boleh, ini pun tak boleh. Jadi jawapannya ialah 1 dan 2. Jawapannya A. Okey, soalan 25. Ayat yang manakah yang boleh dipasifkan? Okey, ayat yang boleh dipasifkan, kita perhatikan sini. Okey, kita cari ayat ada yang boleh. Ayah sedang mengelamun di beranda rumah. Ini subjek dia lah. Kita buat subjek predikat ataupun mudah kita ambil daripada kata kerja je lah. Cikgu pula mengelamun, menghadiahkan, membangun, memancing. Kita tengok 3 ni semua ni. Ni mengelamun, boleh dikelamun, dikelamun. Ni salah lah kan. Menghadiahkan, dihadiahkan, dihadiahkan. Ni betul lah kan. Membangun, dibangun, dibangun dengan pesat. Memancing, dipancing. Ni tak nampaklah salah kan. Jawapannya menghadiahkan. Cikgu Siti menghadiahkan sebuah buku kepada Alia. Sebuah buku telah dihadiahkan oleh Cikgu Siti kepada Alia. Inilah jawapan dia. Okey, 26 ayat yang manakah? Ayat tanya terbuka. Okey, ayat tanya terbuka ni kalau kita jawab, dia tips dia mesti kita boleh jawab secara, boleh bagi jawapan lebih daripada satu. Jadi kalau yang tertutup ni kita tanya, kita jawab ya atau tidak, benar atau salah saja. Contohnya sini kita tengok kurus ke Encik Lim? Kurus ke? Ya atau tidak? Ni tertutup lah kan. Apakah yang dia beli Encik Lim? Boleh cakaplah udang, beras, gaduh. Ini tentulah terbuka. Dari manakah kanak-kanak itu datang? Kita boleh cakap dari mana-mana pun. Dari rumah, dari sekolah, dari mana. Ke balai raya kah penduduk kampung itu? Ya ataupun tidak. Senang kan soalan ni? Jawapannya ialah 2 dan 3. Kita perhatikan soalan 27. Ayat perintah jenis ini bertujuan untuk memberi kearahan sekaligus mengkendaki orang yang menjadi lawan bicara melakukan sesuatu. Ayat yang manakah yang menepati keterangan bagi jenis ayat di atas? Okey, ayat di atas apa dia? Harap berkumpul di dewan. Okey, dia nak buat melakukan sesuatu. Ayat perintah je sini. Ayat perintah je apa ni? Dia beri arahan. Kita tengok memberi arahan, kemudian sekaligus menghendaki orang yang jadi lawan bicara melakukan sesuatu. Maksudnya dia ayat apa? Ayat apa? Perintah jenis apa? Apa yang ni? Harap.
tengok baliklah. Harap, usah, kejutkan, kemaskanlah. Okey. Harap ni apa? Ayat usah, larangan kan? Larangan. Ini pun harap ni. Larangan yang tapi dia lembut kan? Dengan nada lembut ni. Lembut. Adakah ini merujuk pada larangan? Ni suruhan kan? Dia suruh. Dia kena cari yang ada ayat suruhan. Kejutkan. Ni suruhan ni. Kemaskan. Ni suruhan. Jadi jawapan dia 3 dan 4. Okey, seterusnya kita tengok soalan 28. Sekiranya ayat 1 dan 2 disatukan, ayat yang tak asing ialah ayat majmuk apa? Dia membeli kereta. Kereta itu berwarna putih. Dia membeli, buat jadi ayat yang gabungkan. Kereta yang berwarna putih itu. Okay, jadi ada yang kan kat sini. Yang ialah relatif. Okey. Yang mana padanan yang betul antara jenis ayat majmuk dengan contoh ayatnya? Yang pertama, kita nak tengok ayat ni campuran ke, gabungan ke, kita cari mana kata hubung dia. Ni kata hubungnya untuk, sini pun untuk, sini, dan hasratnya untuk bertemu, dan kemudian ada walaupun, jangankan. Ni jangankan dengan pun. Dengan pun kan, ini kita dah nampak dah. Ini bergabungan apa? Yang ini gabungan kan? Ini gabungan berpasangan. Berpasangan. Berpasangan ni gabungan. Yang ini untuk ni kita tak tahu. Ni dah ada lebih dari satu ni, dah campuran. Okey, jadi kita tengoklah satu ni ada R. Yang satu ada R. C lah jawapan dia. Mana ada yang lain dah? Kan? Betul? Satu R. Betul? Ada dua. Sorry. Alah, boleh jadi jawapan ni atau ni. Sorry, silap je. Minta maaf. Dia boleh jadi A ataupun D. Yang kedua, jangankan gabungan kan? Dua ni mesti S. Jadi kita tengok mana dua S. Ni. Inilah jawapan dia. Senang ni. Okey, dan soalan terakhir untuk bahagian A. Untuk bahagian B, cikgu akan sambung dalam siri kedua nanti. Okey, kita tengok dulu siri 1, iaitu bahagian A, soalan objektif. Nanti kita perhatikan, cikgu akan kongsikan juga macam mana cara nak jawab bahagian B. Okey, ayat manakah yang mengalami pengguguran? Kita kena cari yang mengalami pengguguran. Okey, ibu tiada di rumah tak kala kami sampai. Perabot lama dan barang terpakai. Ada dan sini, perabot lama. Ayat ni okey, ayat ni kalau kita tengok sini, kami sampai, ibu tiada di rumah. Perabot lama dan barang pakai dijual di kedai itu. Nampak sini barangan terpakai dengan perabot lama. Ini apa ni? Pengguguran apa? Pengguguran apa? Predikat kan? Ni pengguguran. Pengguguran predikat. Ini abang pulang ke rumah. Setelah abang pulang ke rumah, ini dah lengkap kan? Dia pasti ibu memaafkannya. Ini tak ada pengguguran kan? Ini pun tiada pengguguran. Sambil menatap guru itu mengesap air matanya. Guru itu menatap wajah anak muridnya. Ini berlaku pengguguran subjek. Okey, jadi nampak sini guru ni yang digugur sini. Jadi jawapannya ialah yang mana satu? Jawapannya ialah 2 dengan 4. Okey, untuk bahagian A kita telah pun tamat, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk bahagian B. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap pelajar faham, dan jangan lupa ya, kalau tak faham, rujuk balik buku ataupun boleh tanya cikgu, dan kena buat latihan banyak-banyak dan fahamkan latihan yang kamu buat. Yang pelajar buat tu kena faham. InsyaAllah dipermudahkan dalam
peperiksaan nanti. Okey, semua tu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.